Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Okey, hari ini kita akan belajar Sahabatku Hanif di muka surat 65. Okey, jom kita baca petikan bersama-sama ya. Sahabatku Hanif. Kawan-kawan, saya ada rakan baik. Namanya Hanif. Hanif dilahirkan di Segamat, Johor. Dia anak bongsu dalam keluarganya. Ibunya bernama Marliana binti Harun. Bapanya Razi bin Rahmat. Hanif ringan tulang. Dia selalu membantu saya jika saya dalam kesusahan. Selain itu, dia bijak dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Kami selalu berbincang tentang latihan bahasa Melayu yang diberikan oleh cikgu. Hobi Hanif bermain catur. Saya selalu bermain catur dengan Hanif pada waktu senggang. Saya selalu tewas semasa bermain catur dengannya kerana dia bijak seperti sang kancil. Kawan-kawan, saya berasa gembira kerana mempunyai rakan yang baik seperti Hanif. Kita dah baca. Cuba lihat. Okey, apa itu ringan tulang? Ya, orang yang rajin. Okey. Catur tahu kan? Chess ya. Dan bijak seperti sang kancil. Yang itu adalah bandingan semacam. Sang kancil adalah seekor haiwan yang sangat bijak. Jadi dia bandingkan Hanif dengan sang kancil. Okey, sekarang jom kita tengok apakah maksud perkataan-perkataan yang berwarna merah. Jom kita kenali maksudnya. Cikgu dah carikan maksudnya di dalam buku kamus ya. Okey, ini adalah contoh-contoh maksud yang cikgu selitkan daripada buku kamus. Okey, yang pertama, bongsu. Apa erti bongsu? Anak yang terakhir, youngest child ya. Contoh ayat, Puan Hasna memanjakan Aini kerana dia anak bongsu. Okey. Lepas tu kita tengok kesusahan. Kesusahan artinya perasaan yang tidak puas hati, susah, tidak mudah, sukar ya, dalam kesukaran ya. Okey. Ketiga, berbincang. Berbincang artinya berunding ya, berunding, bercakap-cakap, bincang, membicarakan sesuatu hal Senggang. Senggang artinya masa lapang. Okey, masa lapang, masa itu kita tidak sibuk. Okey. Tewas. Tewas artinya tidak menang, kalah ya. Jom kita tengok maksudnya satu persatu. Bongsu, anak akhir. Kesusahan, kesukaran. Berbincang, berunding atau bicara. Senggang, masa lapang. Tewas, kalah. Okey, sekarang kita dah faham apakah maksud perkataan-perkataan yang berwarna merah tadi ya. Murid-murid, ini adalah aktiviti dalam buku latihan kita muka surat 65. Cuba baca dan fahami teks ini dan cuba cari maksud perkataan yang diberi dalam buku kamus. Itu beratur, store, alatan, tergelincir, memapah, merawat. Okey, jom kita tengok petikan dia. Pada waktu pendidikan jasmani, Imran dan kawan-kawannya beratur di luar kelas. Selepas itu mereka ke stor sukan untuk mengambil alatan sukan. Mereka bersama-sama membawa alatan itu ke padang. Mereka diawasi Cikgu Tan. Tiba-tiba Jia Chen terjatuh kerana tergelincir.
Imran dan Gibin mengangkat Jia Chen. Seterusnya mereka memapah Jia Chen sambil dibantu oleh Cikgu Tan. Mereka ke bilik rawatan. Cikgu Tan merawat rakan baik mereka. Okey, cuba tengok ya. Perkataan beratur. Beratur di luar kelas. Okey, beratur artinya kita berbaris kan? Okey, store. Store sukan. Store artinya bilik ya. Bilik tempat kita letak barang-barang ya. Okey, alatan. Alatan tahu kan? Alatan adalah barang-barang ya. Okey, tergelincir. Okey, apa arti tergelincir? Bagaimana kita akan terjatuh kerana tergelincir? Sebab tempat itu akan licin, mungkin basah ya. Okey, memapah. Mereka memapah. Memapah artinya mereka bawa dia, bantu dia. Dia tak boleh jalan, mereka pegang tangan dia, mereka bawa ya. Okey, merawat artinya memberi rawatan. Mungkin kalau luka memberi menyapu ubat ya. Jika terseliu mereka akan sapu dan urut. Okey. Okey, murid-murid cuba cari maksud dan tulis di situ Sekarang cuba lihat muka surat 63, tulis jawapan indahnya laman perpaduan. Di sini kita akan membina jawapan. Okey, cuba tengok gambar di situ ada satu contoh. Mengapakah Hanif dan kawan-kawannya berkumpul? Hanif dan kawan-kawannya berkumpul untuk bergotong royong. Hanif dan kawan-kawannya berkumpul untuk mengagihkan tugas. Bagaimanakah suasana di tempat itu? Suasana di tempat itu sangat tenang. Suasana di tempat itu sangat indah dan cantik. Sekarang tengok gambar nombor 2. Okey, mereka sedang mengibarkan, menggantungkan kain rentang, menyusun pokok-pokok bunga Okey, jom kita tengok soalan dia. Mengapakah mereka menghias laman itu? Okey, bagaimana nak jawab? Mereka menghias laman itu kerana. Jika ada mengapa, kita kena jawab dengan kerana. Ini dia jawapannya. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Kita juga boleh gunakan supaya Okey, nombor 2. Mereka menghias laman itu sebagai tanda semangat bekerja sama. Okey, nombor 2. Bagaimanakah mereka menghias taman itu? Mereka menghias taman itu dengan menyusun pokok-pokok bunga dan mengibarkan kain rentang. Beginilah kita kena jawab soalan-soalan pemahaman Jangan tulis dengan ayat yang pendek Kita kena menulis dalam ayat yang lengkap. Okey, sekarang cuba lihat aktiviti yang ada dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 66. Okey, tulis jawapan. Okey, pada hari Isnin, Imran dan kawan-kawannya sampai di sekolah seperti biasa. Selepas meletakkan beg, mereka melihat jadual tugasan. Okey, cuba tengok gambar pertama. Mereka memikul baldi bersama-sama kan? Bukan memikul menjinjing. Mengapakah mereka menjinjing baldi bersama-sama? Macam mana nak jawab? Mereka menjinjing baldi bersama-sama kerana kenapa 2 orang Sebab baldi itu berat. Jom kita tengok jawapan dia. Mereka menjinjing baldi bersama-sama kerana baldi itu sangat berat. Okey, cuba tengok gambar nombor 2. Apa mereka sedang buat? Mereka sedang mengelap cermin tengkap. Kenapa mereka bekerjasama? Kenapa mereka berdua-dua mengelap cermin tu? Macam mana nak jawab? Cuba jawab. Mereka bekerjasama untuk mengelap cermin tingkap supaya memudahkan kerja atau menyiapkannya dengan cepat. Okey. Nombor 3. Bagaimanakah mereka menyusun meja itu? Macam mana mereka susun? Mereka menyusun meja itu dengan kemas dan cantik. Okey, inilah jawapannya. Jadi murid-murid jawab
aktiviti ini dalam buku aktiviti kamu dan siapkan kerja yang cikgu bagi ya. Okey. Terima kasih. Okey, jangan lupa buat latihan membaca ya. Okey. Bye.